Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini bersama saya Ustazah Haiza Yuslina binti Misman dalam mata pelajaran Munakahat Darjah 5, pelajaran yang kedua, tajuk jenis-jenis talak. Baiklah murid-murid, jenis-jenis talak ada 3. Yang pertama, talak sunni. Yang kedua, talak bid'ah. Dan yang ketiga, talak bukan sunni dan bukan bid'ah. Baiklah murid-murid, kita lihat talak yang pertama, iaitu talak sunni. Apa erti talak sunni? Ataupun apakah yang dimaksudkan dengan talak sunni? Baiklah, talak sunni ialah talak yang dilakukan mengikut sunnah, iaitu mengikut kaedah yang ditentukan oleh syarak. Ia merangkumi cara menjatuhkan talak dan keadaan isteri semasa talak itu dijatuhkan ke atasnya. Okey, maksud talak sunni ini ialah talak yang dilakukan mengikut sunnah yang telah ditetapkan oleh syarak. Talak sunni ini melihat keadaan isteri tersebut dan juga melihat bagaimana menjatuhkan talak ke atas isteri. Sama ada keadaan isteri terlihat sama ada dia dalam keadaan yang suci. Maksud keadaan suci, maksudnya isteri itu dijatuhkan talak bukan ketika haid. Maksudnya isteri itu tidak dalam keadaan haid. Dan juga menjatuhkan talak dalam keadaan ihsan. Ihsan itu maksudnya tidak menjatuhkan talak sekaligus dengan 3 talak. Okey, nanti kita lihat bagaimana keadaan talak sunni. Seterusnya murid-murid, kita lihat keadaan talak sunni. Yang pertama, talak dijatuhkan dengan sifat ihsan, iaitu satu demi satu dan tidak 3 sekaligus. Maksudnya di sini, talak yang dijatuhkan adalah dengan sifat ihsan. Bukan dijatuhkan dengan talak 3 sekaligus. Ini adalah bertujuan hendak memberi ruang untuk menilai diri setiap yang terlibat dan merenung akibat perceraian. Sama ada memberi kesan yang baik ataupun kesan yang buruk kepada kedua pasangan tersebut. Okey. Ia juga memberi ruang kepada suami untuk merujuk isteri setelah ditalak 1 dan talak 2. Tetapi masih lagi dalam iddah raja'i. Begitu juga apabila berlaku talak yang kedua atau tiada jalan lain terpaksa mengharungi perceraian terakhir, iaitu talak 3. Maka talak sunni ini tidak dijatuhkan sekaligus dengan talak 3. Maksudnya dijatuhkan dengan talak 1 demi 1. Okey. Seterusnya, keadaan talak sunni yang kedua ialah keadaan isteri hendaklah suci dan tidak disetubuhi pada waktu dijatuhkan talak. Maksudnya, ketika suami hendak menjatuhkan talak kepada isteri, keadaan isteri tersebut mestilah suci dan tidak disetubuhi.
dalam pada waktu dijatuhkan talak. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada jenis talak yang kedua, iaitu talak bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan talak bid'ah? Okey, talak bid'ah ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikut kaedah syarak. Okey, talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikut kaedah syarak. Islam mengharamkan suami talak secara bid'ah dan dihukum berdosa. Tetapi talak ini dihukumkan sah, iaitu jatuh talak. Maksudnya di sini, talak bid'ah adalah talak yang tidak mengikut kaedah syarak. Islam telah mengharamkan suami yang menjatuhkan talak secara bid'ah. Maksudnya secara tidak mengikut syarak dan dihukumkan berdosa. Okey. Walaupun talak bid'ah ini dihukumkan berdosa, tetapi talak ini juga dihukumkan sah. Maksudnya talaknya tetap dah jatuh. Walaupun hukumnya haram, tetapi talaknya sah. Okey. Ustazah harap murid-murid faham ya. Talak bid'ah hukumnya haram, tetapi talaknya tetap jatuh. Talaknya sah, tetap dah jatuh. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada keadaan talak bid'ah yang dilarang. Okey, yang pertama, menjatuhkan talak 3 sekaligus. Menjatuhkan talak 3 sekaligus sama ada menyebut 3 talak atau menyebut satu persatu tetapi berturutan pada satu tempat dan satu masa. Maksudnya, suami menjatuhkan talak 3 sekaligus. Contoh, aku jatuhkan talak engkau dengan talak 3. Contoh, ataupun melafazkan talak itu satu persatu. Contoh, aku ceraikan engkau. Okey. Sekali. Kemudian ada satu tempat dan satu masa. Dilafazkan lagi sekali talak. Talak yang sama, aku ceraikan engkau dengan talak 1. Okey, dah 2 talak. Dan jatuhkan lagi sekali dengan lafaz aku ceraikan engkau dengan talak 1. Jadi, talak tu dah jatuh 3 kali berturut-turut. Maka itu dinamakan talak bid'ah. Walaupun talak itu adalah haram, tapi talak itu tetap sah dan tetap dah jatuh. Okey. Keadaan yang kedua, menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid dan nifas. Okey, ini pun sama. Kalau suami menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid dan nifas, talaknya tetap jatuh. Tetap jatuh kerana talak itu sah. Okey. Yang ketiga, menjatuhkan talak ketika isteri suci. Baiklah, maksud suci iaitu ketika isteri itu tidak dalam haid. Menjatuhkan talak ketika isteri tidak dalam haid. Tetapi setelah disetubuhi. Maksudnya, jatuhkan talak ketika isteri itu tidak dalam keadaan haid. Tetapi setelah itu, isteri itu disetubuhi. Maksudnya, isteri dah habis haid, kemudian suami pun bergaul dengan isterinya. Setelah dia menyetubuhi isterinya, maka suami pun menjatuhkan talak. Itu adalah keadaan talak bid'ah, iaitu talak yang tidak mengikut syarak, yang dilarang oleh Allah, tetapi talak tersebut sah dan jatuh talak. Okey.
Baiklah, seterusnya murid-murid kita lihat jenis talak yang ketiga iaitu talak bukan sunni dan bukan bid'ai. Okey, talak bukan sunni dan bukan bid'ai adalah hukumnya harus. Baik, kita lihat keadaan talak tersebut. Iaitu yang pertama, talak isteri yang masih kecil yang belum datang haid. Maksudnya suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang masih kecil. Contoh isterinya baru 10 tahun dah dikahwini. Ataupun isteri yang dikahwini baru umur 12 tahun tetapi belum lagi ada haid. Maka hukumnya adalah harus sekiranya dia menjatuhkan talak ke atas isteri tersebut. Seterusnya, isteri yang terlalu tua yang sudah putus haid. Okey, suami ni berkahwin dengan isteri yang terlalu tua. Kemudian telah putus haid. Kemudian suami itu menjatuhkan talak. Maka hukum jatuhnya talak itu adalah harus. Tetapi dia bukan termasuk dalam talak sunni dan juga talak bid'ai. Baik, seterusnya, isteri yang disahkan mengandung. Suami menjatuhkan talak ketika keadaan isteri itu disahkan mengandung. Okey, keadaan yang keempat, isteri yang diceraikan dengan cara khulu. Okey, maksudnya di sini, isteri itu diceraikan dengan persetujuan. Bahawa isteri itu kena bayar ganti rugi. Okey, dengan beberapa jumlah bayaran. Contohnya, isteri itu kena pulangkan balik semula duit mas kahwin. Okey, suaminya pun telah bersetuju. Okey, isterinya kata dia telah bersetuju dengan cara dia bayar 2,000 contoh. Okey, maka suami ni apabila telah bersetuju dengan jumlah bayaran yang isteri akan berikan, maka suami pun jatuhkanlah talak ke atas isterinya dengan persetujuan bayaran tersebut. Okey. Seterusnya, keadaan yang kelima ialah isteri yang belum bersetubuhi. Maksudnya, suami menjatuhkan talak kepada isteri yang telah dikahwini. Tetapi, isteri itu belum lagi disetubuhi. Suami belum bergaul lagi dengan isterinya. Okey, belum disetubuhi lagi. Maka, ini adalah 5 keadaan talak bukan sunni dan juga bukan bid'ai. Okey. Hukum jatuh talak, hukum jatuhnya talak ini adalah hukumnya harus. Baiklah, seterusnya kita lihat pula perempuan yang boleh ditalak. Okey, bagaimanakah keadaan perempuan yang boleh ditalak? Yang pertama, perempuan yang boleh ditalak ialah isteri berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Maksudnya perempuan tu berada dalam ikatan pernikahan. Maka perempuan tersebut boleh ditalak. Okey, yang keduanya, isteri yang sedang dalam edah rajai. Maksudnya, isteri tu dalam edah rajai, edah yang boleh dirujuk. Okey, edah yang dirujuk ialah edah pada talak 1 ataupun isteri tu dalam keadaan edah talak yang kedua. Okey, talak 1, talak 2 merupakan talak rajai, talak yang boleh dirujuk. Okey, yang ketiga, suami atau isteri tidak memeluk Islam dalam masa tertentu. Maksudnya salah seorang, suami atau isteri tidak memeluk Islam. Okey, maka isterinya boleh ditalak. Boleh ditalak. Okey, yang keempat, isteri berpisah sebab fasah. Kerana murtad. Okey, bila suami murtad.
Okey, ataupun isteri murtad, maka isteri tadi tu berpisah dengan sebab terfasah. Terfasah kerana adanya salah seorang tadi tu murtad. Maka isteri itu boleh ditalak. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat perempuan yang tidak boleh ditalak. Okey, yang pertama, perempuan asing yang tidak ada ikatan perkahwinan, iaitu bukan isteri sekalipun dengan lafaz ta'liq. Maksudnya di sini, perempuan yang tidak ada ikatan perkahwinan langsung, bukan isteri. Untuk Ali dan Aminah tidak pernah melakukan akad nikah. Okey, jadi Ali dan Aminah tidak ada ikatan perkahwinan. Maka Aminah tidak boleh ditalak. Okey. Yang kedua, isteri yang telah ditalak belum pernah disetubuhi. Maksudnya, isteri yang telah ditalak itu belum pernah disetubuhi. Kita dah maklum, isteri yang belum pernah disetubuhi, apabila dijatuhkan talak, maka dia telah termasuk dalam talak yang tidak boleh dirujuk. Talak yang tidak boleh dirujuk. Maka isteri ini tidak boleh ditalak. Okey, seterusnya, isteri yang dikahwini dengan akad nikah yang terbatal. Okey, bila akad nikah tu dah terbatal, suami dan isteri tadi tu akad nikahnya terbatal, maka dah tak ada ikatan perkahwinan. Jadi, perempuan tersebut tidak boleh dijatuhkan talak. Seterusnya, yang keempat, isteri yang difasah kerana suami tidak sepadan, iaitu tidak setaraf. Maksudnya, isteri tu difasah. Dia dah bernikah. Contohnya, Ali dan Aminah dah bernikah. Kemudian dapat tahu, Ali dan Aminah tidak setaraf, tidak sepadan. Maka, ikatan pernikahan tadi terfasah. Jadi, isteri yang sebegitu, ataupun keadaan isteri seperti itu tidak boleh ditalak. Okey, kemudian yang kelima, isteri sudah habis tempoh iddah rajai. Okey, perempuan ataupun isteri yang sudah habis iddah rajai, kita tahu iddah rajai maksudnya iddah yang boleh dirujuk. Tak perlu ada akad nikah lagi. Okey, dan tak perlu ada mahar, mas kahwin. Tapi apabila isteri tu telah habis tempoh iddah rajai, iddahnya dah habis, maka si suami tak boleh menjatuhkan talak ke atas isteri tersebut. Kerana apa? Kerana isteri itu bukan hak dia lagi. Okey, kerana isteri bukan hak suami lagi. Okey. Yang keenam. Yang keenam, isteri yang ditalak dengan talak 3, iaitu talak bain kubra. Baik, isteri yang telah dijatuhkan talak dengan talak 3, suami dah tak boleh jatuhkan talak. Kerana talak 3, talak yang tak boleh dirujuk. Talak yang tak boleh dirujuk lagi. Jadi, bila isteri tu dalam keadaan talak yang tidak boleh dirujuk, maka suami tidak boleh menjatuhkan talak ke atas isteri tersebut. Kerana isteri telah berada dalam keadaan talak bain kubra, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk. Okey. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan semoga semua murid-murid memahami apa yang telah dipelajari
dan dapat manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Selamat belajar di rumah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi bersama saya, Ustazah Haiza, pada siri yang seterusnya. Ahad Darjah 5, insyaAllah. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.